Jadi kita mula dengan pengenalan, definisi dan perwakilan algoritma. Okay, jadi apa itu algoritma? Do you know what's an algoritma? Pernah anda dengar perkataan ni? Tak pernah. Tak Yang pernah. macam susunan algoritma. Yang Okey. macam ada dia punya apa ni? Dia punya lah. Steps. Yeah, there's steps. Okay, good. Jadi algoritma ini adalah siri tata cara yang disusun langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah dalam masa yang terhingga. Okay, that means adalah satu siri langkah demi langkah dan algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, bukan saja masalah atau sesuatu tugas dalam tempoh masa yang terhingga. Maksudnya bila algoritma itu dilaksanakan, kita boleh selesaikan masalah itu bila kita sampai ke langkah yang terakhir. Okay? So an algorithm is a well-defined sequence of steps leading to the solution of a problem. Okay? Baik, kita lihat contoh algoritma dalam kehidupan seharian. Satu contoh yang paling lazim ialah resepi. Okay? Semua resepi adalah contoh algoritma. Sebab resepi ini ditulis langkah demi langkah. Bila kita mengikut resepi ini, bila kita sampai kepada langkah yang terakhir, maka benda yang kita buat itu sudah pun tersedia. Jadi resepi adalah satu contoh algoritma yang paling lazim dalam kehidupan seharian. Okay? Jadi algoritma yang baik adalah suatu algoritma yang elegan. Kita panggilnya elegan. Maksud elegan di sini ialah algoritma yang ringkas, padat dan sangat jelas. Okay? Artinya algoritma yang dapat dibuat, yang dapat dilaksanakan oleh sesiapa saja. Sesiapa saja melaksanakan algoritma itu, mereka akan mencapai hasil akhirnya. Itulah algoritma yang elegan. Okay? Algoritma banyak digunakan dalam matematik. Ramai orang sangka algoritma hanya digunakan dalam matematik. Tetapi sebenarnya algoritma ada di semua tempat. Digunakan oleh setiap orang setiap masa. We use algorithms in our daily life every single day. Okay? Algorithms is around us every day. Okay. Baik. Jadi dalam tajuk ini, dalam topik atau topik kuliah hari ini, kita akan mengenal maksud algoritma, kita akan belajar membaca dan menulis algoritma dalam pelbagai perwakilan dan mengaplikasikan algoritma yang sesuai dalam penyelesaian masalah. Okey, kita lihat dulu kerangka tajuknya. Okey. So this is what we're doing lah, definisi algoritma. Kita akan melihat ciri-ciri algoritma, kemudian bagaimana hendak mewakili algoritma ini. Algoritma boleh diwakili dalam pelbagai bentuk. Antara bentuknya ialah bahasa harian, pseudocode, carta aliran dan bahasa pengaturcaran. Jadi kita hanya akan memberi fokus kepada 4 cara perwakilan algoritma ini, iaitu bahasa harian, pseudocode, carta aliran dan bahasa pengaturcaraan. Okey. Okay, sebelum itu kita lihat ciri-ciri penting algoritma. Okey, first thing, algoritma melibatkan penyelesaian masalah yang terhingga. Yang terhingga maksudnya ada penamatnya. It's not like the algorithm is going to go on forever. Dia mesti berhenti. Mesti ada langkah terakhirnya, ada penamatnya. Okay. Ciri yang kedua, setiap arahan yang dikemukakan mesti jelas, mempunyai input untuk memulakan pelaksanaan. Input ini ialah contohnya langkah yang pertama, mempunyai output hasil pelaksanaan. Maksudnya selepas kita melaksanakan algoritma ini ada hasilnya lah. Output itu dipanggil output. Langkah-langkah algoritma mesti ditentukan dengan tepat. Sebuah algoritma harus menghasilkan nilai output yang betul untuk setiap set nilai input. Okey. Jadi tak kira siapa yang buatnya, jika mereka letakkan input yang sama, mesti mendapat output yang sama dan betul. Itu ialah algoritma yang baik. Jika setiap orang meletakkan input yang sama tetapi masing-masing mendapat output yang berlainan, maksudnya algoritma itu tidak berfungsi dengan baik.
Okey, sebuah algoritma harus menghasilkan output yang diinginkan di akhir langkah-langkah yang terhad untuk sebarang input dalam set. Harus menghasilkan output yang diinginkan di akhir langkah-langkahnya. Okay. Algoritma mesti mungkin untuk melaksanakan setiap langkah algoritma dengan tepat dan dalam jangka masa yang terhad. Algoritma harus boleh diaplikasikan untuk semua masalah bentuk yang sama, bukan hanya untuk satu nilai tertentu saja. Okey, ini adalah antara ciri-ciri penting algoritma yang anda boleh baca semula nanti, okey? Okey, kita lihat contoh algoritma, okey? Algoritma Euclid adalah satu algoritma terawal yang pernah dibuat. Algoritma Euclidean atau Euclidean algorithm, okay, adalah prosedur yang digunakan untuk mencari pembahagi sepunya terbesar. GCD. GCD juga dikenali sebagai greatest common divisor. Okay, greatest common divisor. Dan this algoritma Euclidean ini adalah algoritma yang paling awal dicipta dan disebarkan kepada semua orang. Okay? Semua orang mengetahui tentang algoritma ini very long time ago. Okay? Dan algoritma ini masih digunakan sehingga hari ini. Algoritma Euclidean masih digunakan sehingga hari ini untuk mencari pembahagi sepunya terbesar. Okey, contoh algoritmanya adalah seperti yang diberi. Okey, contohnya jika anda hendak cari apakah GCD, okey, greatest common divisor untuk 56 dan 12, untuk 56 dan 12, maka kita boleh mengikuti langkah-langkah Euclidean ini untuk mencari jawapan kepada soalan ini. Langkah-langkah ini telah pun ditulis dan telah pun diberikan oleh Euclid. Okey, langkah pertamanya ialah bahagi nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. Kita hanya mengikut langkah-langkahnya. Bila kita sampai ke langkah yang terakhir, kita dapat jawapannya. Langkah kedua, bahagikan pembahagi dengan baki dari langkah sebelumnya. Langkah ketiga, ulang langkah dua sehingga tidak ada baki yang tertinggal. Langkah keempat, GCD ialah pembahagi terakhir. Okey, sekarang kita cuba laksanakan algoritma ini. Okey, so kita buat, this is the algoritma. Okey, so kita nak ikut algoritma ni, kita nak laksanakannya. Okey, langkah satu, bahagi nombor yang lebih besar dengan nombor yang lebih kecil. Maksudnya 56 bahagi dengan 12. Nombor besar dibahagi dengan nombor yang kecil. Okey, jadi ini dikenali sebagai, 12 ini dikenali sebagai pembahagi. Okey, so 12 kali berapa? Berapa kali 12 boleh masuk dalam 56? 4. Okey, so what do we have here? 48. Bakinya berapa? Bakinya ialah 8. Okey, so sekarang kita ada baki kan? So apa kita nak buat sekarang? Kita buat langkah yang kedua. Bahagikan pembahagi dengan baki dari langkah sebelumnya. That means what divide by what? 8 divide by 4. Okey, sekali lagi ya. Bahagikan pembahagi dengan baki dari langkah sebelumnya. Ini 56. Okey. 56 ini dipanggil nombor yang dibahagi. 12 ini ialah pembahagi. 4 ini ialah hasil bahagi. 8 ialah bakinya. Jadi bahagikan pembahagi ialah 12 bahagi dengan 8. Okey. So 1, berapa bakinya? 4 kan? 4. Okay, so I'm going to do over here because most place. Okay, so sekarang apa bahagi apa? Selagi dia belum sampai sifar, kita masih terus bahagi, okay? Ulang langkah 2 sehingga tidak ada baki yang tertinggal. Jadi sekarang apa bagi apa? 8 bahagi 4. Yes, very good. 8 bahagi 4. So 4 kali 2, 8. So, ada baki tak sekarang? Tak ada. Okay, so kita berhenti di sini. Jadi langkah 4 ialah GCD ialah pembahagi terakhir. So what is your answer?
4. Yes. So GCD untuk 56 dan 12 ialah 4. Okay. Jadi, jika sesiapa tak tahu buat ni, you just have to give them this algorithm. Jika kita bahagi mereka algorithm ini, mereka boleh laksanakan sendiri dan dapat jawapannya. Okay, itulah fungsi algoritma. So, masalah di sini ialah untuk mencari GCD bagi 56 dan 12. Untuk selesaikan masalah ini, kita gunakan algoritma Euclid. This is Euclid's algorithm. Okay, dipanggil Euclid's algorithm. Kita gunakan algoritma Euclid ini. Inilah contoh algoritma. Boleh faham? Boleh. Okay. Let's follow the step, right? Yes. Algoritma adalah langkah-langkahnya. Bila kita laksanakannya, then we follow the steps. Okay? So sometimes when you want to teach, normally di sekolah, bila guru mengajar kita or when you did mathematics in school, did they give you this algorithm? No, right? They only teach you this one. They only teach you the pelaksanaannya. Kita tidak diberi algoritma ini. Tapi jika anda ada algoritma ini, anda boleh buat sendiri, bukan? Boleh. You don't need somebody to teach you how to do this. You can follow the algorithm and you can do it by yourself. Okay? Okay, kita lihat contoh yang kedua ialah sieve of Eratosthenes. Eratosthenes, this is a algoritma yang paling lama. It's an ancient algorithm. Okay, so algoritma ini digunakan untuk mencari atau untuk mengenal pasti semua nombor perdana di antara dua nombor, katakan 1 hingga 100. Okay, have you seen this algorithm before? Tahu. Yang Tahu tak? besar tu. Pernah jumpa algoritma ini? Nah. Yes, we have done this in class. Okay, so dia ada langkah 1, langkah 2 sampai langkah akhir lah. Jika kita ikut langkah ini, laksanakannya dari langkah 1 sampai langkah 5, kita akan dapat cari semua nombor perdana di antara 1 dan 100. Okay, so this is satu lagi contoh algoritma yang lama tapi masih digunakan sehingga hari ini because they are good algorithms. Every time you use it, you get the same answer, and anybody who uses it gets the same answer. Okay, so I won't go through this because we've done this already. Okay, kepentingan algoritma yang tepat. Jika algoritma kita baik, kita akan mendapat output yang sama. Okay, so it's very important, sangat penting untuk sesiapa yang menulis algoritma, sangat penting untuk menulis algoritma yang spesifik, jelas dan tepat supaya semua orang yang melaksanakan algoritma itu akan memperoleh output atau hasil yang sama dan yang betul. Okay, so now we are going to do an activity. So keluarkan sehelai kertas. Okay, everybody.